Yang tak segera dan tak penting. Basuh baju. Itu saja. Yang tak segera dan tak penting Ya. Tak penting basuh. Kau basuh tak baju ni? Basuh. Suruh mak basuh Ya. Ya. Mak wah. Kenal aku juga. Okey, cuba tengok yang penting dan segera. Penting dan segera. Ha? Buat assignment, Ya. mandi, Ya. makan, Okey. main. Ni apa? Mainlah apa-apa. Okey, Dik. Yang kenapa kau ketak-ketak tangan? Sejuk. Orang lain semua mana berpeluh, apa pula sejuk? Nervous. Okay. Tak segera tapi penting. Tak segera penting. Call ibu. Lagi? Buat nonton. Okey. Segera tapi tak penting. Menjawab pasal kawan. Lagi? Menonton TV. Dota? Ya. Dota? Dota saya tak main. Tak main Tak main. Tak main. Okey, baik. Terima kasih Halid. Terima kasih Halid. Kita minta akak tudung hijau. Tudung hijau ni. Bawah depan sikit. Mari kakak. Cepat sikit kak. Ya Allah. Macam mana jadi engineer ni pusing. Cuba baca. Senyum. Macam tu tergoda Ustaz. Okey, bagi tahu yang segera. Buat assignment, baca awal, buat nota awal. Segera dan penting Tengok depan. Pak Wan nak tengok. Yang segera dan tak penting. Menjawab WhatsApp kawan, basuh baju. Basuh baju, tak penting. Okey. Tak penting dan tak segera. Running Man, main Dota, nonton TV, jumpa kasih. Dota penting tak adik-adik? Penting ke tak? Inilah jawapan lelaki yang belum boleh move on. Mentaliti mereka masih lagi sekolah rendah dia. Kita minta jawabkan lelaki-lelaki macam ni Tapi Dota boleh jadi jutawan, betul Tengok, mereka masih lagi dalam mimpi. Ya Allah. Okay, baik, terima kasih Dik. Terima kasih. PES penting tak PES? PES penting tak? Korang tahu tak PES tu perempuan Nanti dapat suami hantu PES. Ya Allah. Nanti dia ajak main PES tu. Okey adik-adik, kita tengok teknik urut masanya betul Okey, segera dan penting. Kena buat assignment. Ini paling penting. Biasa orang buat assignment esok. Hari esok nanti hari ini buat. Malam ini baru buat. Ataupun paling mudah dia photo stamp. Faham tak? Adik-adik, nanti lepas ni pukul 2 nanti Ustaz akan ajar bagaimana nak score assignment. Yang kedua, bacaan awal. Kita kena baca awal. Kalau tak baca awal, nak ke mana? Tandas ramainya. Bilik yang berasingan yang musuh sama. Tak ada percaya sangat sekarang. Okey, baca awal Kita kena baca awal. Kalau tak, ya Allah, ramainya. Okey. Dia kena baca awal. Sebab bila mana tak baca awal, adik-adik akan masuk kelas mengantuk, tak faham apa yang diajar. Yang ketiga, kena buat nota awal. Baik, Ustaz nak fokuskan kepada yang ini. Jumpa kekasih penting tak? Penting tak? Tengok, dia orang kata tak penting. Tak penting Penting juga lepas ini. Semua orang nak kahwin. Betul Nak kahwin ke tak? Makanya betul. Semua orang nak kahwin. Tapi fokus kita paling penting benda ini. Dan benda ini yang paling penting ini Ustaz akan ajar lepas ni pada pukul 2 petang nanti. Benda yang penting ini Ustaz akan ajar nanti. Dan fokus di situ. Baik adik yang keempat, kita perlu ada kawan yang baik. 5 tips super student ini, seorang pelajar yang hebat, yang boleh skor kejayaan, dia ada kawan yang membantu dia untuk push setiap masa untuk jadi pelajar yang baik. Adik-adik, cuba adik-adik buka muka surat ini.
Dan adik-adik cuba tulis di atas ini nama adik-adik dan berapa CGPA adik-adik. Di sini pula nama kawan paling adik-adik baik, berapa CGPA dia. Di sini kawan paling adik-adik baik, berapa CGPA dia. Cuba tulis. Cuba. Hampir. Kalau kita 3.3, kawan kita 3.4, kawan kita satu lagi 3.5 ataupun 3.2. Hampir 80% begitu. Betul ke tak betul? Betul. Artinya kawan ini menentu bilangan CGPA. Berapa CGPA yang kita dapat. Ustaz bukan nak suruh adik-adik putus kawan, tapi Ustaz nak adik-adik tambah kawan-kawan yang lebih pandai, yang mana boleh bantu kita untuk lonjakkan kita dapat CGPA yang lebih tinggi. Kawan yang ada, sedia ada, kekalkan. Kita tambah kawan-kawan yang lebih pandai. Dan kawan-kawan adik-adik, dia akan bantu kita bukan hanya dapat CGPA yang baik, dia akan bantu kita bila mana kita berhadapan dengan masalah. Bila kita berada di IPT, pelbagai masalah yang timbul, macam-macam masalah. Dan kawan akan bantu kita bila kita berhadapan masalah. Contoh, ada tak kawan-kawan adik-adik yang berhadapan masalah mak ayah dia bercerai? Ada tak? Ada. Adik-adik, ada tak kawan-kawan adik-adik yang berhadapan dengan mak ayah dia, masalah mak ayah dia tak cukup duit? Ada tak? Ada. Ada tak kawan-kawan adik-adik yang berhadapan dengan masalah kawan-kawan adik-adik yang mana mereka bercerai dengan pak awak dan mak awak mereka? Ada tak? Adik-adik serabut tak malam-malam dia orang pasang lagu macam tadi? Kau ingat aku pesan saja pasal lagu tu? Kita nak study, dia pakai loudspeaker. Sakit hati tak? Dan setiap malam dia duduk tepi kita, dia tanya kita, kenapa? Why? Apa salah saya? Ada tak? Ada tak? Adik-adik, kalau berhadapan dengan orang sebegitu, apa yang adik-adik akan buat? Bagi semangat baca doa, carikan yang baru. Biasa lelaki yang mengambil kesempatan kalau kawan perempuan begitu. Adik-adik, kalau ada, tolong buat macam kawan Ustaz buat. Ustaz di waktu sekolah dulu, ada seorang kawan. Nama kawan Ustaz Hafiz. Cuba sebut. Hafiz. Ustaz waktu sekolah dulu ada seorang kawan namanya Hafiz. Kawan Ustaz juga berhadapan dengan masalah ditinggalkan oleh awetnya. Awetnya sangat cantik dia. Adik-adik kenal tak? Nilofa. Kenal ke tak kenal? Cantik ke tak dia? Cantik ke tak? Jangan hina ciptaan Allah, jujur, cantik ke tak? Cantik. Kawan, maaf, awet Ustaz silap. Awet kawan Ustaz ni, kalau nak dibandingkan dengan Nilofa, awet kawan Ustaz ini, dia lagi cantik daripada Nilofa 5 kali ganda. Wow. Dan kami selalu panggil dia Nilofa kali 5. Panggil dia apa dek? Nilofa kali 5. Suatu hari Nilofa kali 5 jumpa kawan Ustaz dan beritahu secara jujur. Dia beritahu, awak, hari ini saya dah minta maaf pada awak. Saya tahu awak telah buat segalanya untuk saya, tapi saya dah jumpa pak awak baru saya yang dah berkerjaya. Pak awak baru saya dah berkerjaya dan dia sudah ada kereta mewah yang besar. Nama kereta mewah itu ialah kereta Viva. Kereta apa dek? Viva. Cuba sebut. Viva. Dan awak hari ini hanya budak sekolah. Pak awak saya dah berkerjaya, adanya kereta Viva. Kawan Ustaz menangis dia. Dia lari pergi ke tangki air sekolah. Dia naik ke atas, dia nak terjun macam ni. Kutu. Kawan Ustaz yang lain bagi tahu pada Ustaz, Hafiz yang satu lagi, payah nak sebut Hafiz yang satu lagi nak terjun. Ustaz pun berlari pergi ke tangki air bagi tahu dia, tanya dia, Hafiz, kenapa kau nak terjun, Hafiz? Awet aku tinggalkan aku. Ustaz tanya dia, yang mana satu? Maklumlah, kawan Ustaz ni dia handsome dan dia juga merangkap seorang buaya. Jadi Ustaz keliru, yang mana satu?
Maka dia berkata Nilofa kali 5. Kemudian ustaz tanya dia, kenapa? Sebab dia lari dengan lelaki naik kereta Viva. Naik kereta apa dek? Viva. Kemudian ustaz tanya dia, kalau kau terjun, kau ingat Nilofa kali 5 akan turun dekat pada kau, minta maaf pada kau balik ke? Tak Hafiz. Kau ingat kalau kau terjun, Nilofa akan kembali pada kau, Nilofa kali 5 akan kembali pada kau ke? Tak Hafiz. Hari ini Nilofa kali 5 tu sedang bersenang-senang dengan power baru yang naik kereta Viva. Dan aku nak hari ini kau kena berubah. Mulai hari ini kau kena lupakan Nilofa kali 5 itu, dan kau perlu fokus belajar. Kau buktikan kepada dia, dia silap besar tinggalkan kau. Tiba-tiba kawan ustaz tiba-tiba bersemangat. Dia berkata, yes, insyaAllah, aku yakin aku akan lupakan dia, dan aku akan buktikan dia silap besar tinggalkan aku. Tapi aku suka untuk melupakan segala memori aku dengan dia. Ustaz berkata pada dia, Hafiz, kau tengok handset aku, iPhone 10 ni. iPhone 10. Mesti jangan tengok iPhone 10. Kau jangan gelakkan aku. Aku tak ada PTPTN Kau tengok handset aku ni Hafiz. Aku nak kau transfer segala memori kau dengan dia dalam memori handset aku. Boleh tak? Boleh. Dan mulai hari ini kau lupakan dia, mulakan hidup baru dan belajar bersungguh-sungguh. Buktikan pada dia silap besar tinggalkan kau. Boleh. Dan kawan ustaz pun dia pun rakam video itu. Dia rakam video itu dan dia pun bersaja adik-adik. Dia beritahu awak, betapa mudahnya awak lupakan saya. Apa salah saya? Apa salah saya awak tinggalkan saya? Dan dia pun beritahu, dengan sebuah saja, mengapa mudahnya hatimu mendua, ku lapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih Viva. Adik-adik, mulai hari itu adik-adik, kawan ustaz belajar bersungguh-sungguh SPM dia. Alhamdulillah, dia dapat straight A dan dia pergi ke Island. Pergi mana adik-adik? Island. Dan dia belajar medical doctor, 6 tahun belajar, tambah 3 tahun jadi doktor pakar. 3 tahun jadi doktor pakar. Dia balik ke Malaysia. Katanya dia bayar semua GPA dia dan dia bekerja di swasta. Katanya gaji dekat 30,000 sebulan. Wallahu a'lam. Tapi mungkin betul. Dan dia pun beli sebuah kereta mewah yang baru. Nama kereta mewah itu ialah apa dia? Takkan pakai Viva. Betul kot. Pakai kereta apa dia? Cuba sebut ramai-ramai Lamborghini. Dan kawan ustaz, suatu hari dia call ustaz. Dia kata, Hafiz, aku ada hal penting nak beritahu kau. Apa tu? Jom kita jumpa. Kami pun jumpa di Nasme. Jumpa. Bila jumpa, kawan ustaz pun beritahu pada ustaz, Hafiz, aku jumpa awet lamaku. Apa? Aku jumpa awet lamaku. Ustaz pun tanya dia balik, yang mana satu? Maklumlah, dia handsome, kaya, doktor, duit banyak. Jadi dia meneruskan keboyayaan dia itu. Jadi ustaz keliru, yang mana satu? Maka dia pun bagi tahu pada ustaz, Nilofa kali 5. Kau buat macam mana? Aku buat macam ni. Macam mana? Macam ni. Aku pergi ke tempat kerjanya di 7-Eleven. Di 7-Eleven. Maka pada hari itu adik-adik, bila dia pergi ke 7-Eleven, dia naik kereta barunya. Kereta apa nama dia? Lamborghini. Dia
Dia naik kereta itu, dia pergi ke 7-Eleven. 7-Eleven biasanya parking straight, betul tak adik? Tapi kawan Ustaz parking melintang. Dia parking hari itu 2 parking dia maksudnya. Dia nak tunjuk pada Nilofa kali 5 yang ada di dalam itu, ini bukan kereta Viva. Kawan Ustaz pun masuk pakai coat handsome macam ni. Dia pun masuk, dia melintasi Nilofa yang kali 5 rakaman. Nilofa kali 5, bukan Nilofa kali 5. Lalu di hadapan kaunter, Nilofa kali 5 masih tak recognize dia, tak cam dia. Sampai no, tak cam dia. Maka dia berjalan straight pergi ke peti sejuk. Peti sejuk di 7-Eleven biasanya di belakang, betul tak ada dia? Belakang. Dia pun pergi ke belakang, dia pun buka peti sejuk. Maklumlah keluar ais. Maka kawan Ustaz pun ambil sebungkus coklat. Nama coklat itu adik-adik, cuba sebut adik ramai-ramai ya. Ferrero Rocher. Cuba sebut dek. Ferrero Rocher. Coklat itu ada 3 biji dek. Ferrero Rocher 3 biji berapa harga dek? RM4 berapa? RM4.5. Campur GST RM5. Maka dia pun ambil coklat Ferrero Rocher itu, dia pun pergi di kaunter. Dia pun letak. Berapa ya? Nilofa kali 5 pun scan. Semuanya RM5 termasuk GST. Okey, kawan Ustaz pun keluarkan dompet. Dia pun keluarkan duit not 100. Dia pun letak. Nilofa kali 5 tanya, cik, tak ada duit kecil ke cik? Tak ada. Itu paling kecil. Angkuh betul. Nilofa kali 5 kalut. Dia kata, cik, tak ada ke duit kecil? Saya tak ada baki ni cik. Saya baru tukar shift. Betul tak ada baki? Betul cik. Kalau macam tu, dia cakap English. Keep the change. Oh. Nilofa kali 5 makin kalut dan keliru. Kata cik, tak boleh cik, RM95. Banyak cik nak keep the change. Kawan Ustaz kata, tak apa, kita pernah kenal. Pernah kenal? Tak kenal pun. Awak tengok saya baik-baik. Kenal tak saya? Tak kenal. Awak tengok saya baik-baik. Kenal tak saya? Abang Hafiz! Dia nak peluk. Harap! Oh, kau ingat aku lagi? Ingat, kenapa tak ingat? Dulu kita pernah berkapa. Jangan ganggu aku. Kita pernah berkapa. Ingat tak? Ya. Tapi itu dulu. Waktu tu kau tinggalkan aku hampir terjun tangki air sekolah, kau pergi dengan orang pakai kereta Viva tu. Tapi nasib baik pada waktu tu adanya PU Fiz. Wow. Yang selamatkan aku pada waktu itu. Hari ini kau tahu aku kerja apa? Tak tahu. Aku hari ini doktor. Doktor pakar. Kau menyesal tak? Menyesal? Hangguk. Kau tengok di luar ada kereta apa? Lamborghini. Yes. Not Viva. Kau cuba tengok dalam kereta aku. Ada siapa dalam tu? Siapa? Betina mana tu? Woi, itu bukan betina. Itu isteri aku, Nilofa kali 10. Adik-adik, andai kata kita ditinggalkan oleh Pak Awa ataupun Mak Awa kita waktu ini, Ustaz pengalaman, walaupun Ustaz tak berkapa dulu, Ustaz faham keadaan. Sebab Ustaz lihat kawan-kawan Ustaz. Adik-adik, andai kata adik-adik ditinggalkan oleh Pak Awa adik-adik yang mukanya macam jalan tar, awet-awet perempuan pula yang mukanya macam jalan yang berbatu tu.
biarkan adik-adik. InsyaAllah suatu hari nanti adik-adik akan jumpa orang yang lebih baik. Jangan kerana benda itu menyebabkan adik-adik tangguh belajar, tak boleh study. Tidak, kenapa? Why? Jangan. Ingat kata-kata ustaz adik-adik, dengar baik-baik. Letakkan pen, dengar baik-baik. Cinta itu akan hadir tanpa dipaksa. Cia. Ingat jangan kerana cinta adik-adik tak nak belajar. Kawan-kawan yang akan support kita waktu ini. Sabarlah, nanti aku bagi abang aku handsome juga macam Fatah Hamid tu. Jangan risau. Boleh adik-adik Baik. Berapa dah aku buang tadi? Okay. Pukul 2 kita berhenti. Yes. Yang terakhir adik, 5 ciri bagi super student. Bagi orang Muslim, kena jaga solat. Ini paling penting. Orang Muslim pun kena jaga agama. Sama je. Semua orang, apa saja agama, kita kena dekat dengan Tuhan. Tuhan yang berikan segala-galanya. Tuhan yang paling banyak ilmu. Tuhan yang akan bagi kemudahan ilmu tu pada kita. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita buat dosa yang macam-macam, Allah terutamanya bagi orang Muslim, Allah SWT akan jauh daripada kita. Pada suatu hadis, dalam hadis 40, cerita bagaimana Allah Ta'ala bagi tahu tentang seorang wali. Wali Allah ni Allah Ta'ala bagi tahu, kita tanggap anggapan kita wali ni boleh terbang. Wali ni boleh jadi macam Sangoku tu, tahu? Pergerakan sejenak. Korang tengok tak Dragon Ball? Tak tengok Dia tekan macam tu, pergerakan sejenak. Dia boleh bergerak ke mana-mana macam teleport. Adik-adik, tanggapan kita wali boleh pergerakan sejenak, boleh menahan kapal terbang daripada pergi lebih awal sebelum dia datang, macam-macam. Tapi Allah SWT bagi tahu dalam sebuah hadis qudsi, dalam hadis 40, Allah Ta'ala bagi tahu wali Allah ini ialah orang yang buat perkara fardu, solat perkara fardu, dan dia tambah dengan perkara sunat. Andai kata orang buat dua perkara ini dengan betul dan sempurna, Allah Ta'ala bagi tahu dia adalah wali aku. Dan waktu ini kalau dia minta apa pun, aku akan bagi. Dia akan mendengar dengan pendengaran yang aku beri. Dia akan berjalan dengan perjalanan yang aku beri. Semuanya aku akan bantu dia. Dan orang-orang yang memusuhi wali aku, orang yang macam ni, aku akan memusuhi dia. Artinya Allah Ta'ala akan jaga orang macam ni. Jadi kita nak minta semua ilmu ni pasti daripada Allah SWT. Minta daripada Allah, dekat dengan Allah. Sambil usaha, sambil kita berdoa pada Allah SWT. Jaga solat, insyaAllah. Adik-adik, Ustaz nampak adik-adik buat-buat batuk. Ustaz faham. Ustaz faham. InsyaAllah, lepas ni kita rehat dulu. Berapa dah sekarang ni? Kita rehat dulu. Solat pukul 1.50 adik-adik masuk balik, boleh? Pukul 2 sampai pukul 3 kita ada teknik belajar. Ustaz akan kongsi teknik CGPA 4.0. Adik-adik takkan dapat daripada mana pun tempat. Wallahi, adik-adik takkan dapat. Itu teknik yang Ustaz buat sendiri, Ustaz amalkan. Pukul 2, pukul 3 sampai pukul 4 insya-Allah adik-adik boleh dengar seorang lelaki Piu Rahmat yang akan menyanyi, insya-Allah. Piu Yuk akan menyanyi, insya-Allah. Lagi, insya-Allah Yang 3 ke 4 kita akan ada 5 musuh kejayaan, insya-Allah. Yang boleh masuk budak PU, Ustaz yakin tak lari, insya-Allah. Kita rasa cukup setakat tu. Kita tangguh sebentar, Ustaz bagi pada pengurusi majlis. Ada makan McDonald McDonald, yes.